Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Untuk video kali ni saya dah pecahkan ikut tajuk, dan korang boleh jump kepada topik-topik yang korang nak tengok. Dekat description nanti korang boleh klik lah dekat tajuk-tajuk yang korang nak tengok. Video ni adalah susulan daripada video yang saya post pada bulan 6 tahun 2022 tahun lepas, di mana dalam video tu secara ringkasnya saya ceritakan yang dalam pundi pudu saya masih ada lagi batu dan juga ada sisa pundi pudu yang masih tinggal, masih ada 20% lagi yang belum dibuang. Dan dalam video tu juga saya bercadang untuk membuat operation yang seterusnya di hospital swasta lah. Berbalik kepada tujuan saya buat video ni. Video ni saya buat bertujuan untuk nak kongsikan dengan korang pengalaman dan juga perjalanan saya membuat operation laparoskopik di Sunway Medical Center untuk pembedahan buang pundi empedu. Sebelum mula kita layan intro kejap. Jom. Sebelum saya nak cerita lebih panjang, saya nak bagi summary dulu apa yang berlaku pada saya dan apa yang saya nak cerita dalam video kali ni. Jom kita tengok dulu. Daripada gambar rajah ni, kita dapat tahulah sedikit perjalanan saya punya pembedahan ni. Cerita dia bermula pada 18 Januari tahun 2023. Mula-mula sekali saya pergi ke KPJ Kajang. Dia memang rasa kekok lah, sebab sebelum ni saya tak pernah lagi pergi hospital swasta, dan sebelum ni memang saya pergi ke hospital kerajaan je, termasuk juga klinik kesihatan pun biasanya saya pergi yang kerajaan punya. Jadi dia ada rasa macam kekok sikit lah. Parking kereta nak pergi dekat KPJ Kajang ni pun jauh juga, dan saya terpaksa jalan kaki. Doktor yang saya nak jumpa ni lah Dr. Ahmad Suliman. Bila dia dah check dan saya dah ceritakan masalah saya, dia pun bagi tahu yang dekat KPJ Kajang ni tak ada kepakaran untuk nak buat operation yang kali kedua saya ni, sebab sebelum ni saya dah pernah buat operation pertama dulu. Jadi tim di KPJ Kajang ni tak ada yang pakar untuk bahagian liver, dia kata. Jadi Dr. Ahmad Suliman ni dah rekomenkan pada saya satu doktor yang dia rasa sesuai dengan masalah yang saya alami sekarang ni, dan dia minta saya call Dr. Hairul Azrin di hospital Sunway Medical Center. Macam mana saya dapat Dr. Ahmad Suliman ni? Melalui telefon lah. Saya telefon KPJ Kajang dan saya bertanya untuk bahagian pembedahan semua, bahagian pundi empedu, dan saya disambungkan dengan Dr. Ahmad Suliman. Lepas tu saya baru teringat ada satu komen lah dekat dalam video saya yang saya share pada bulan 6 2022 tu, yang saya cerita yang saya akan menjalani pembedahan kali kedua tu. Ada seorang komen kat situ yang direkomenkan saya untuk berjumpa dengan Dr. Hairul tu lah, di Sunway Medical Center tu, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada yang memberi komen tu ya. Terima kasih. Kemudian saya terus set appointment dengan Dr. Hairul tu. Saya terus set pada 19 Januari tahun 2023. Pada 19 Januari 2023 ni saya terus ke Sunway Medical Center ni. Sebenarnya saya nervous juga nak pergi sini, sebab kita tahulah jalan nak pergi ke Sunway tu memang agak jam. Antara sebab kenapa saya pilih KPJ Kajang pada mulanya, sebab KPJ Kajang ni dekat dengan rumah saya dan dia punya jam dia tu kurang sikit lah. Bila saya buat pendaftaran di Sunway Medical Center tu, saya terus disalurkan ke bahagian pembedahan tu, dan saya telah membuat ujian air kencing dan juga ujian darah lah. Selepas saya berbincang dengan Dr. Hairul, dan Dr. Hairul pun setujulah untuk merawat saya, dan Dr. Hairul beritahu saya hasil daripada ujian air kencing dan juga ujian darah saya yang saya buat tadi tu, memang keadaan air kencing saya okey, darah saya pun okey, dan buah pinggang saya semua okey lah, tak ada masalah dah. Ada lain
Kemudian setelah saya bincang dengan Dr. Hairul, dia bersetuju untuk masukkan saya warded lah, untuk admit saya pada 24 hari bulan Januari tahun 2023. Dan saya akan menjalani dua ujian utama lah. Yang pertama OGDS dan yang kedua MRCP. OGDS ni adalah seperti ujian yang masukkan kamera dalam mulut dan terus sampai ke perut. Dan yang kedua ialah MRCP. MRCP ni ialah satu cabang ataupun dia MRI, tapi MRCP ni dia lebih fokuskan di bahagian pundi-pundi dan juga bahagian liver lah. Okay, apa yang bestnya Sunway Medical Center ni saya nak share sikit. Dia punya konsep dia tu, dia buat macam mall. Dia ada Starbucks, dia ada Subway, dia ada 7-Eleven, dia ada Yao-Yao, dan yang saya perasan lagi dia ada Family Mart lah. Dan dia kalau macam ni kita rasa macam kurang sikit lah dia punya tekanan dia tu. Dan kalau orang nak datang pun senang untuk makan ke beli barang ke, semua ada dalam ni dah. Dan juga lagi satu, konsep hospital ni kan dia memanjang. So dia ada tahu A, B, yang saya perasan ada A, B, C macam tu. So dia memanjang lurus. Okey, sampailah masanya 24 Januari tahun 2023. Lebih kurang pukul 2 petang macam tu, saya pun bersiap-siap, angkat beg masuk dalam kereta untuk pergi ke hospital. Waktu pendaftaran pun agak huru-hara juga sebab ini adalah kali pertama saya gunakan insurans saya untuk membuat pembedahan ni. Jadi dia memang sedikit huru-hara lah. Dan lebih kurang pukul 3 petang macam tu, saya pun dah masuk dalam ward. Dan antara aktiviti awal saya ialah saya tengok TV, tukar-tukar channel. Memang channel dia pun banyak. Dia punya speaker TV tu pun dekat controller tu, jadi dia tak mengganggu katil sebelah. Dan saya akan main handphone lah. Untuk makluman, bilik yang saya stay ni ialah untuk 2 orang pesakit lah. Dan pada sebelah malam ni pula saya kena puasa lah, sebab keesokannya 25 hari bulan tu saya nak kena buat ujian-ujian yang saya beritahu tadi tu lah. Pada awal-awal pagi lagi, nurse dah bagi baju yang jenis sarung tu, ikat kat belakang tu. Biasanya dia pakai untuk pergi buat operation lah, tapi saya belum buat operation lagi, saya baru nak buat test dulu. Dan juga saya dibekalkan suar dalam kapas lah, dan saya perlu pakai suar dalam tu. Dan lebih kurang pukul 10 pagi macam tu, saya buat ujian OGDS tu. Dan ujian ni ambil masa lebih kurang 20 ke 30 minit je. Okay, untuk makluman korang juga, doktor yang in charge bahagian OGDS ni bukan Dr. Hairul, tapi dia doktor lain lah, Dr. Sheikh. Dan pada sebelah petang ni pula saya dapat result. Dr. Sheikh datang pada saya dan dia bagi tahu yang secara keseluruhannya memang perut saya tak ada masalah, tetapi dia dapati kawasan perut saya ada sedikit kemerahan yang saya rasa itu boleh jadi sebab gastrik. Dan juga saluran esophagus ke perut saya tidak beberapa kemas lah, iaitu yang menyebabkan saya kadang-kadang tu kena sakit angin tu. Okey, saya kongsikan sedikit rakaman lah, video semasa kamera tu masuk dalam mulut saya dan seterusnya terus ke perut lah. Okay. Kemudian di sebelah malamnya pula, lebih kurang pukul 8.45 malam macam tu, saya buat ujian MRCP tu, dan dia ambil masa lebih kurang 40 minit ke 50 minit lah, dekat-dekat sejam macam tu. Dan sebenarnya test ni sepatutnya saya buat petang, tapi petang tu ada kes emergency dan test saya ni dianjakkan ke malam lah.
balik daripada MRCP test tu barulah saya boleh makan. Time tu memang lapar gila lah. Sebab last saya makan tengah hari, lepas makan tengah hari tu saya start puasa sampai malam. Dia pendek tapi duduk hospital memang lapar gila lah. Makan kat hospital ni orang cakap apa, standard lah. Kalau kena dengan selera kita, dia jadi sedap. Kalau tak kena dengan selera kita, dia jadi tak sedap lah. Apa-apa pun kita bersyukur je, sebab kita masih boleh makan lagi lah. Makanan-makanan yang ada dekat hospital ni saya makan je semua apa yang dapat, dan juga saya pilih memang makanan yang tak berkorean lah. Lagipun memang makanan-makanan kat hospital ni semua yang jenis rebus dan memang tak bergoreng lah. Dia ada grill lah, macam tu lah. Dan saya dah tak perlu puasa lagi pada keesokan harinya. Next day, 26 Januari tahun 2023, hari Khamis. Lebih kurang pukul 11 pagi macam tu, Dr. Hairul datang jumpa saya di bilik saya, di ward saya tadi tu. Dan dia beritahu memang ada lagi batu empedu kat dalam salur pundi empedu saya tu lah. Jadi dia tunjukkan gambar tu, memang ada. Dia cakap batu tu dia tak besar, tapi dia kecil-kecil, tapi dia banyak, lebih kurang 2 ke 3 mm lah satu batu tu. Dan saya nampak lagi memang ada pundi empedu yang berbaki 20% tu lagi. Tanpa berfikir panjang, saya terus beritahu Dr. Hairul yang saya nak operate keesokan harinya, iaitu hari Jumaat lah. Dr. Hairul tadi tu pun, dia pun macam excited, sebab yelah, memang saya dah bersedia untuk nak operate. Dia pun mungkin dia terkejut kot, sebab tiba-tiba saya pula yang minta nak operate. Jadi dia kata dia perlukan masa untuk dia nak check dia punya ketersediaan operation room dan juga tim dia lah. Dan lebih kurang pukul 4 petang macam tu, dia datang semula kat saya. Dia beritahu yang dia bersedia, tim dia bersedia untuk nak operate saya pada hari Jumaat tu lebih kurang pukul 10 pagi macam tu lah. Kemudian Dr. Hairul beritahu saya memang dia nak buat pembedahan ni dengan menggunakan kaedah laparoskopik lah. Sebab dia memang mahir dan juga dia memang pakar lah guna kaedah laparoskopik ni. Tapi dia kata kat saya kemungkinan juga gagal, sebab saya dah pernah buat operation sebelum ni yang guna kaedah open surgery tu, dan mungkin boleh mengganggu ketika dia buat pembedahan kaedah laparoskopik tu. Dan kalau kaedah laparoskopik tu tak berjaya, dia akan gunakan kaedah open surgery lah. So dia akan potong di bahagian yang sama macam yang saya kena dulu lah. Saya ceritakan sikit lah kaedah laparoskopik ni macam mana. Dia gunakan kaedah tebuk, iaitu dia masukkan equipment dia melalui kaedah tebuk dan satu kamera. Dan saya akan sertakan sedikit video untuk korang tengok macam mana. Lagi satu, saya sempatlah tanya Dr. Hairul yang pembedahan ni perlu tak masukkan tube ke dalam hidung dan juga saluran kencing. Sebab saya teringat waktu yang saya operation dulu, memang saya adalah masukkan tube di hidung dan juga saluran kencing tu. Dan Dr. Hairul beritahu saya tak ada untuk pembedahan kali ni tak perlu masukkan semua tube tu. Saya rasa macam inilah benda yang paling saya lega sekali, sebab masukkan tube tu saya rasa macam sakitnya, ngeri je. Bila dah malam tu saya macam biasalah, saya just tidur, relax, tenangkan fikiran. Dan malam tu juga saya kena berpuasa lah, sebab Jumaat esoknya tu saya nak buat operation. Tibalah masanya, hari Jumaat 27 Januari tahun 2023. Isteri saya datang awal hari ni, dan lebih kurang pukul 9 pagi tu nurse dah mula kemas-kemas katil untuk nak hantar saya ke operation room. Dan isteri saya dia follow saya lah ke operation room, tapi isteri saya tak boleh masuk ke pintu utama operation room tu lah. Dia sampai di ruang lega bahagian
di ruang lega dan dia ada tempat menunggu lah. Dan waktu isteri saya hantar saya ke operation room tu, sempatlah saya lambai tangan sebelum pintu tu tertutup. Isteri saya tunggu saya dekat dalam ruang menunggu, dan dekat dalam bilik ruang menunggu tu dia ada satu TV monitor yang ditunjuk lah keadaan semasa ataupun status terkini orang-orang yang tengah operate kat dalam operation room tu. Jadi senang dia nak pantau saya dah siap ke belum. Perasaan saya time tu tak adalah takut sangat, sebab sebelum ni pun saya dah pernah lalui pembedahan ni. Dan apa yang bestnya waktu dalam bilik bedah tu, saya tak dibius awal. Maksudnya saya nampak lah, saya dapat tengok lah nurse-nurse kat situ buat persediaan bersihkan dia punya equipment dia, macam kita tengok dalam movie tu. Saya dapat tengok lah, dia rasa seram kat situ lah sikit. Lebih kurang pukul 10 pagi macam tu, saya diberikan bius satu badan dan saya tak sedarkan diri lah, dan mula operation. Tuk-tuk saya terjaga lebih kurang pukul 2 petang macam tu. Nurse kejut saya. Time tu memang saya tak larat, memang saya boleh buka mata je, saya nak bergerak pun tak boleh. Time tu saya tak tahu yang saya ni buat open surgery ke ataupun buat laparoskopi. Sebab tangan saya pun tak boleh nak bergerak. Lepas tu mulut saya nak tanya nurse kat situ yang tolak saya pun saya tak larat, saya just buka mata macam tu je. Lepas saya sampai dekat ward saya, time tu barulah boleh sikit-sikit saya bergerak. Saya boleh buka mata, dan time tu mulut saya pun sengit lagi lah. Dan time tu baru boleh saya check dan saya tengok oh Alhamdulillah saya dapat buat operation kaedah laparoskopik tu. Kemudian lepas nurse dah kemas-kemas tu, dia terus saya makan je. Lepas tu saya tanya dia tak perlu pantang ke makan bubur semua. Dia tak perlu, dia kata terus boleh makan nasi je. Jadi saya pun terus makan lah, cuma saya pantang macam biasa lah, tak makan benda-benda yang berminyak, berlemak semua. Saya just makan benda-benda yang clean je lah, yang seperti biasa lah. Dan perasaan saya time tu memang rasa macam happy sangat, sebab saya dapat buat kaedah laparoskopik tu, dan saya bersyukur sangat-sangat. Dan sebenarnya perbezaan antara laparoskopik dengan open surgery ni, kalau laparoskopik ni dia kurang sakit dan juga dia cepat sembuh lah. Itu antara kelebihan dia. Sebab tu saya nak sangat buat laparoskopik ni. Untuk makluman korang, saya sebenarnya dah boleh pergi tandas sendiri, dah boleh kencing. Maksudnya pergerakan saya tu tak terbatas, tak adalah terlalu sakit. So saya masih boleh bangun sendiri, tak macam dulu lah. Kalau dulu saya terus terbaring je. Next day 28 Januari 2023, hari Sabtu, lebih kurang pukul 10 pagi macam tu, Dr. Hairul jumpa saya dan dia tunjukkan pada saya gambar sisa pundi pedu tu, dan batu pundi pedu tu memang dia dah bagilah kat saya sebelum ni. Hari semalam waktu saya lepas operate tu, tiba-tiba ada nurse hantar batu pedu tu. Apa yang Dr. Hairul beritahu saya, dia kata lebih kurang sejam untuk dia nak bersihkan parut lama saya tu, dan lepas sejam tu barulah dia nampak pundi pedu saya tu. So dalam sejam lebih untuk proses dia nak buang pundi pedu saya tu lah. Doktor beritahu saya operation tu siap lebih kurang pukul 12.30, dan dia beritahu saya lubang bekas yang ditebuk tu dia just letak gam je, dan dia kata kurangkan guna otot perut lah untuk pergerakan saya. Hari Sabtu ni pun saya makan dan minum macam biasa je, tak ada pantang apa pun. Yalah, macam biasa apa yang saya buat lepas operation ni, saya just tidur, saya just main handphone, just tengok TV macam biasa je. Dan yang paling penting sekali, saya makan buah oren lah untuk dapatkan vitamin C supaya cepat sikit baik saya punya luka ni. Untuk mandi pula, saya tak mandi secara terus lah, letak air dekat tape yang ada kat perut saya ni. Saya just lap dekat bahagian perut ni dan bersihkan badan saya di bahagian lain lah.
Saya dah berak pada hari Ahad ni, alhamdulillah okey, tak ada masalah. Tapi sepatutnya saya dah boleh keluar dah Ahad ni, tapi disebabkan tangan saya yang tempat masuk darah drip air tu pada hari Sabtu ada masalah sikit yang menyebabkan tangan saya merah. Doktor beritahu saya sebab waktu ubat masuk dalam drip air tu, dia dah saluran darah tu macam ada pecah-pecah sikit, jadi dia merah. Oleh sebab tu saya ditahan 1 hari lagi sebab doktor nak pantau macam mana tangan saya tu. Next day, hari yang paling best lah, hari Isnin. Hari ni saya dah boleh balik. Saya dimaklumkan yang 10 Februari tahun 2023 saya kena datang balik untuk rawatan susulan. Mungkin doktor nak check dan juga doktor nak cabut tip yang dekat perut saya ni. Perasaan saya nak balik ni memang happy sangat, dan saya balik dengan isteri saya ambil. Dan rasa macam dekat ground floor tu, saya jalan dengan isteri saya, rasa macam bau tengah jalan-jalan dekat mall. Yalah, sebab suasana dia tak macam hospital. Itu sajalah yang saya nak share dengan korang, pengalaman saya buat operation laparoskopik kali kedua ni. Dah sampai masanya. Yang pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada keluarga besar saya yang banyak mendoakan saya, dan juga isteri saya yang banyak bagi sokongan dan juga semangat. Sebenarnya isteri saya ni dia seorang yang kuat, dia banyak support saya, dia banyak bagi saya semangat untuk saya buat operation ni, untuk lawan juga perasaan takut saya tu, dia suruh lawan. Dan juga saya hargai dan ucap terima kasih lah pada dia. Tak lupa juga pada family saya yang banyak berdoakan pada saya, mak ayah saya dan juga family mak ayah mertua saya yang datang untuk jaga anak-anak saya di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Tak lupa juga pada kawan-kawan saya yang mendoakan dan juga bagi semangat. Dan tak lupa juga yang paling kuat sekali ni, doktor-doktor di Sunway Medical Center ni, terutamanya Dr. Hairul lah, seorang doktor yang sangat humble dan juga berani dan sangat berdedikasi lah. Saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana bantu saya dalam operation ni. Setakat ni saja video saya untuk kali ni. Diharap perkongsian saya ni dapat membantulah korang untuk memilih hospital mana yang korang boleh pergi. Dan untuk makluman korang, pembedahan saya ni dibiayai oleh personal insurance saya, iaitu Great Eastern Takaful. Dan juga terima kasih kepada ejen saya lah, dia banyak membantu saya dalam proses untuk nak audit ni lah. Terima kasih semua. Dan itu sajalah untuk video saya kali ini. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.